Warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Koryah Kampung Sawah Sunggala, yang saya hormati Tuan Imam, juga yang saya hormati Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bertemu, berkumpul bersama-sama menunaikan salat secara berjemaah, dan kemudian sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, sama-sama kita duduk dalam taman-taman syurga Allah, dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat pada hari ini, dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung perkongsian saya pada kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan kongsikan beberapa perkara. Antaranya yang pertama iaitu berkaitan ziarah kubur, berkaitan dengan ziarah kubur. Yang kedua, larangan membuat binaan di kubur, membuat binaan di kubur. Yang ketiga, solat di kubur. Dan yang keempat, duduk di atas kubur. Ada 4 perkara yang kita akan kongsikan pada malam ini berdasarkan hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, insya-Allah. Pada pertemuan yang lalu ada saya kongsikan hadis berkaitan dengan memuji mayat, memuji jenazah. Jadi dapat kita faham dalam hadis itu bahawasanya apabila berlaku satu kematian, hendaklah kita mengucapkan perkara-perkara yang baik sahaja. Jangan kita keluarkan perkara-perkara ataupun perkataan yang tidak baik kepada jenazah, walaupun jenazah itu dikenali sebagai seorang yang memang tak baik pun. Jadi kita sepatutnya menjaga mulut, menjaga lidah daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada jenazah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, jika jenazah itu kamu memujinya dengan kebaikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga Allah.
Bila lalu sahaja jenazah di hadapan Nabi, Nabi kata pasti, wajabat. Kata Nabi, pasti olehnya syurga kerana kamu memuji-mujinya dengan kebaikan. Namun jika jenazah itu kamu mencelanya dengan keburukan, maka pasti untuknya neraka Allah. Siapa jenazah yang mana kita sebut tentang keburukannya, maka pasti untuknya neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu saya dah baca pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk ziarah kubur. Pertama sekali diingatkan dalam kitab ni berkenaan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya ganjaran-ganjaran kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Surah Ali Imran ayat 185. Nak menjelaskan kepada kita di sini bahawasanya kejayaan yang sebenar di hari akhirat kelak ialah apabila kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itulah dia kejayaan yang sebenarnya. Dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka Allah. Itu adalah kejayaan yang sebenar. Seperti mana yang saya pernah kongsi sebelum ni, jika seseorang itu mempunyai iman walaupun sebesar zarah sekalipun dalam diri dia, maka akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah juga. Tapi jika dia banyak dosa, dosanya melebihi daripada kebaikan, maka dia akan dimasukkan dulu di dalam neraka Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara ni senang je. Dijauhkan daripada neraka, maksudnya tak masuk neraka langsung, dan terus masuk syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Maksudnya apa? Kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Bila ditimbang di hari akhirat kelak, kita punya kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Maka itulah dia kejayaan yang kita nak. Sebab apa? Jika kebaikan kita lebih daripada keburukan, maka kita akan dimasukkan terus ke dalam syurga Allah, walaupun kita mempunyai dosa. Yang penting apa? Kita punya pahala lebih banyak. Itu prinsip dia. Sifir dia begitu. Walaupun ada dosa, tapi kita punya pahala lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Itulah kejayaan yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 185. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata apa? Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang mati masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Dia seolah-olah pergi ke tengah laut tapi tak naik kapal. Macam tu. Habis dia pergi naik apa? Berenang boleh jadi. Orang yang mati dan masuk dalam kubur, yang mana dia tak bawa bekalan, seolah-olah orang pergi tengah laut tapi dia tak naik kapal. Macam itulah perumpamaan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga satu hadis yang mengingatkan kepada kita bahawasanya bukan satu hadis, satu kisah pada zaman Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham ini, tuan-tuan? Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja yang zuhud, seorang raja yang kaya raya, yang mana beliau ni terkenal, yang mana mempunyai wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Ibrahim bin Adham nama dia. Kemana saja beliau akan pergi, dia akan diiringi oleh 40 bilah pedang emas. Nak kata kaya tak kaya Ibrahim bin Adham ni, dia bila nak pergi mana-mana je, nak pergi Maidin ke, contoh nak pergi kedai ke, dia akan diiringi oleh 40 bilah pedang emas dan 4 batang tongkat kebesaran emas yang diusung di depan dan di belakangnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi seorang ahli sufi, yang mana dia jadi sangat zuhud dengan dunia. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dia ceritakan berkenaan dengan Ibrahim bin Adham. Apabila ditanya kepada Ibrahim ni, bagaimana dia mencapai tahap zuhud dalam kehidupannya, macam mana dia boleh jadi seorang yang zuhud sedangkan dia seorang raja yang kaya raya, akhirnya dia jadi seorang ahli sufi yang zuhud dengan kehidupan dunia. Maka apa jawab Ibrahim bin Adham? Dia kata, satu teguran ataupun nasihat yang disampaikan oleh beliau antaranya, kubur itu menakutkan, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat menyelamatkan aku daripada kubur itu. Tuan-tuan, dia bagi pesan, wahai saudaraku, sesungguhnya kubur itu sangat menakutkan, tapi aku tak ada bekal pun nak masuk dalam kubur. Ini ahli sufi ni, seorang yang hebat, tapi dia pun boleh cakap dia tak ada bekalan. Punya zuhudnya dia, tuan-tuan, sampai dia kata dia tak ada bekalan untuk masuk ke dalam kubur, walaupun dia ni seorang ahli sufi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu contoh peringatan ataupun kata-kata hikmah daripada seorang sahabat dan juga seorang ahli sufi, sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup, yang mana tidak lama lagi kita juga akan menemui kematian. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, wa fi riwayatin faman arada an yazural qubur falyazurha fa innaha tuzakkirul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu saya pernah melarang kalian, yakni Nabi pernah melarang sahabatnya untuk menziarahi kubur. Namun selepas daripada itu, Nabi dibenarkan untuk ziarah kubur dan Nabi menganjurkan kepada sahabatnya untuk ziarah kubur. Kata Nabi, fazuruha, maka ziarahilah kubur. Kerana apa? Fa innaha tuzakkirul akhirah. Dengan menziarahi kubur itu akan dapat mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Ziarah kubur dapat apa? Dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Jarang orang pergi kubur dia ingat duit. Tak pernah lagi orang pergi kubur dia tengok dia nampak duit, tak ada. Jarang orang pergi tengok kubur dia akan ingat keduniaan. Yang itu memang mata duitan betul. Biasanya bila orang pergi kubur dia akan ingat mati. Biasanya orang yang normal begitu. Tapi orang yang kurang normal, dia pergi kubur dia ingat duit. Yang itu masalah. Sebab tu Nabi suruh kita pergi kubur. Kerana apa? Dia akan mengingatkan kita kepada hari akhirat.
Dalam hadis yang lain Nabi sebut fa innaha yuriqul qalbi. Dengan menziarahi kubur dia akan melembutkan hati. Kalau siapa-siapa yang mempunyai hati yang agak keras, kita pegang tu rasa macam keras, boleh pergi kubur. Rajin-rajin ziarah kubur. Bukan suruh masuk dalam, luar je pun dah okey. Ziarah kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ataupun rasa macam kalau takut sangat, pergi lalu je tepi jalan. Kubur ni tepi jalan je saya rasa. Lalu je, tengok kubur. Tengok je, itu pun sudah memadai untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian Nabi sebut wa tudmi'ul aina. Bila kita tengok kubur, dia akan mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata. Jadi tuan-tuan, sebab itu Nabi menggalakkan kepada kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Hadis seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril laili ila al-baqi fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad. Kata Aisyah, diceritakan oleh Aisyah, adalah Rasulullah setiap kali bila Nabi SAW, bila Nabi tidur di rumah Aisyah, setiap malam itu Nabi akan pergi singgah di perkuburan Baqi'. Bila tiba giliran Aisyah, kata Aisyah, malam-malam, tuan-tuan, malam-malam pergi kubur Baqi'. Tuan-tuan yang pernah pergi Madinah tahu perkuburan Baqi' itu dekat mana? Dekat je dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi bila tidur rumah Aisyah, malam-malam Nabi akan pergi kubur. Yang ini tak ada siapa boleh buat. Kalau tuan-tuan berani, cuba buat malam ni. Tuan-tuan, Nabi pergi bukannya awal malam. Kalau awal malam pukul 7, pukul 8 maghrib. Tapi Nabi pergi akhir malam. Akhir malam tu pukul berapa? Pukul 4, pukul 5 sebelum subuh. Cuba try pergi. Itu masalah kita, masyarakat Melayu, kita telah apa? Dimomokkan. Sebenarnya tak ada apa pun kubur tu. Ada kubur je lah, bukan ada apa pun. Tapi kita bila dah dimomokkan, ada hantu kubur lah, hantu pocong lah, dan sebagainya. Maka kita pun tak adalah nak pergi ziarah malam-malam. Tapi Nabi SAW, dia akan keluar pada akhir malam, dia pergi ke perkuburan Baqi'. Pergi kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh cuba mula malam ni. Sebelum subuh singgah kejap. Boleh try. Tuan-tuan, bila Nabi singgah di perkuburan Baqi', apa yang Nabi ucapkan? Nabi akan berkata assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Ini antara adab kita bila masuk dalam kubur. Kita bagi salam pada ahli kubur. Pergi pukul 4 kejap lagi, bagi salam assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kalau ada orang jawab, jangan balas balik, diam je. Kan kalau ada waalaikumsalam, duduk diam-diam, pergi masjid terus. Tuan-tuan, Nabi bila pergi kubur, dia bagi salam kepada ahli kubur. Antara ayatnya Nabi sebut assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera dilimpahkan ke atas kamu wahai penghuni kubur kaum mukminin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Ganjaran yang dijanjikan kepada kamu pasti akan datang kelak dalam keadaan kalian masih ditangguhkan. Maksudnya apa? Nanti di hari akhirat baru akan dapat ganjaran pahala itu. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan insya-Allah kami juga akan menyusul selepas ni. Yang ini doa dia ataupun ucapan salam kita kepada ahli kubur.
dah bagi salam, Assalamualaikum wahai ahli kubur, lepas ni kami pun akan masuk juga dalam tu. Macam tu ayat dia. Kalau tak boleh hafal bahasa Arab, kita boleh baca bahasa Melayu. Assalamualaikum ahli kubur, tuan-tuan dah pergi dulu, lepas ni kita orang pula. Ayat mudahnya macam tu lah, nak bagi peringatan je. Kita baca bahasa Arab tak faham, kita baca sendiri bahasa Melayu. Lepas ni kami pun akan masuk juga. Kemudian Nabi kata apa? Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, berikanlah keampunan kepada para penghuni kubur Baqi' al-Gharqad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara ucapan Nabi bila Nabi masuk kubur. Ada lagi satu ucapan yang Nabi ucapkan bila Nabi ziarah kubur. Antaranya hadis daripada Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Apabila Nabi ziarah kubur, bila masuk ke tanah perkuburan, Nabi akan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yang ini biasa kita dengar. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera dilimpahkan kepada kamu, wahai penghuni kubur daripada golongan mukminin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Dan kami juga akan menuruti kamu selepas ini. As'alullaha lana walakumul afiyah. Didoakan kepada kamu semua keselamatan. Al-afiyah, keselamatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara adab kita bila nak masuk ke tanah kubur, bagi salam. Walaupun tak ada orang, tapi dalam tu ada. Macam tu lah. Bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Kalau tak tahu bahasa Arab, Assalamualaikum ahli kubur, macam tu pun dah okey. Sebagai tanda hormat. Itu rumah dia. Kita nak masuk rumah dia, bagi salam. Tuan-tuan, ada beberapa lagi adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita ziarah kubur. Yang pertama tadi, ucapkan salam. Yang ni kita perlu buat. Bagi cakap Assalamualaikum. Yang kedua, ziarah kubur, perbetulkan niat. Bila kita nak masuk ke tanah kubur, niat kita kena betulkan. Jangan sesekali bila kita ziarah kubur ada niat nak mencuri. Ziarah kubur ada niat yang bukan-bukan. Dia nak buat apa? Dia nak minta nombor ekor, contoh. Ziarah kubur bukan minta nombor ekor, tak ada. Betulkan semula niat. Pada tahun 2019 ada satu isu ataupun kes yang viral. Dia kata apa? Kes ni berkaitan dengan seorang wanita yang dia pergi tanah kubur, dia pakai baju pengantin, dia ambil gambar. Dia pergi kubur, pakai baju pengantin, ambil gambar. Ini antara salah seorang pereka fashion 2019 dulu. Dia pergi kubur, dia buat satu baju pengantin, dia suruh orang pakai model, dia pergi ambil gambar dekat kubur pakai baju pengantin. Bila ditanya kepada dia, kenapa kamu masuk dalam kubur ambil gambar? Tak ada tempat lain ke? Jawapan dia apa? Sini tempat yang rare. Rare tu apa? Pelik lah, orang tak pernah buat, jadi saya nak buat dulu. Tuan-tuan, niat dia dah tak betul. Sepatutnya bila dia masuk kubur, dia ingat apa? Dia ingat mati. Tapi dia ingat apa? Dia ingat dunia. Dia pergi ambil gambar tempat yang rare sikit, lepas tu dia punya rating mencanak dan sebagainya. Tujuan dia adalah dunia, iaitu niat dah tak betul. Sepatutnya bila kita masuk dalam tanah perkuburan, kita ingat untuk mati, ingat akhirat dan sebagainya. Dua, perbetulkan niat bila masuk dalam tanah kubur. Adab dia. Adab yang ketiga, nak masuk ke dalam tanah kubur, kita tidak mengucapkan perkara-perkara yang sia-sia.
perkara yang lagha, tak perlu. Bila dia ziarah kubur, contohnya dia nak pergi hantar pengebumian jenazah. Bila dia hantar tu, dia jumpa kawan lama dia, dah lama tak jumpa. Bila dia jumpa tu, dia borak, kau sekarang kerja apa dekat kubur ni. Dekat kubur pergi tanya, kau kerja apa sekarang? Saham sekarang naik ke turun? Dekat kubur pergi tanya saham. Dekat kubur dia tanya pasal saham. Ringgit Malaysia sekarang naik ke turun? Oh, Masya Allah. Tuan-tuan, di perkuburan tak perlu perkara yang berkaitan keduniaan kita ucapkan, tak perlu. Tinggalkan dulu. Minyak naik ke turun? Dia tanya. Dekat kubur dia tanya, minyak petrol naik ke turun? Masya Allah, tak ada tempat lain nak tanya. Nak tanya benda-benda begitu, tanya dekat kedai kopi ke, dekat tempat lain yang sepatutnya. Tapi kalau tanah kubur, tak perlulah tanya berkaitan dengan keduniaan, tak perlu. Adab dia 3. Keempat, adab masuk kubur, jangan langkah kubur dan tidak duduk di atas kubur. Tuan-tuan, berkaitan dengan duduk atas kubur ni, ada satu hadis yang khusus Nabi sebut berkaitan duduk di atas kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di kalangan kamu yang duduk di atas bara api, lalu ia membakar pakaiannya dan tembus ke kulitnya. Seorang ni dia duduk atas bara api, kemudian bara api itu membakar pakaiannya dan bakar sekali kulitnya. Nabi sebut lebih bagus daripada dia duduk atas kubur. Lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Lebih baik bakar je bontot tu. Bahasa mudahnya macam itulah. Seolah-olah dia duduk di atas bara api, yang mana bara api tu membakar pakaian dan kulitnya. Nabi kata lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang duduk di atas kubur, bahagian mana yang tidak dibenarkan tu? Habis tu bila kita pergi selalu pengebumian jenazah, kita akan duduk. Biasa kita duduk mana? Ada sesetengah orang, tak semualah buat. Ada sesetengah orang dia duduk di atas kubur orang. Dia tak duduk atas, dia duduk dekat batu tepi tu. Boleh ke tidak? Jawapannya makruh. Yang itu ulama kata makruh. Kerana apa? Itu pun termasuk dalam kawasan kubur orang tu. Jadi hadis ini larangannya adalah larangan makruh, termasuk batu-batu tepi tu, yang orang bina tu. Kita duduk, nampak macam selesa je duduk sini, dia pun pergi duduk. Makruh hukumnya. Lebih baik tuan-tuan bakar je buntut tu. Macam itulah lebih kurangnya. Habis tu nak duduk mana? Lepas ni kalau boleh, bawa lah surat khabar ke, bawa lah tikar ke, ataupun duduk je lah sekejap, kotor sikit je. Nanti kita pun duduk dalam tu juga. Itu sebagai apa? Pendahuluan lah, senang cerita. Pengenalan. Kita duduk sekejap atas tu, nanti kita duduk bawah pula. Tak perlu lapik pun tak apa. Yang penting jangan duduk atas kubur orang. Hukumnya makruh, itu tidak beradab. Lagi-lagi kubur itu ada tulisan. Ada yang tulisan Assalamualaikum contohnya. Ada tulisan Al-Fatihah contohnya. Nanti kita bincangkan tajuk berkenaan dengan binaan atas kubur, boleh ke tak boleh. Tapi kita bincang duduk dulu. Hukumnya adalah makruh.
Jadi lepas daripada ni, tuan-tuan tak perlulah duduk lagi atas kubur orang. Duduklah bersila di atas tanah. Itu lebih baik. Dia bukannya berdosa, bukan haram, tapi makruh. Tidak digalakkan. Itu di antara adab-adab kita berada di dalam tanah kubur. Jadi tuan-tuan, bila masuk kubur, bila masuk tanah perkuburan, jaga adab itu. Seterusnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur kubur, duduk di atas kubur, dan mendirikan binaan di atas kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Larangan Nabi dalam hadis ni, Nabi kata apa? Mengapur kubur. Dia kapur je atas tu, ataupun duduk di atas kubur, Nabi larang. Dan mendirikan binaan di atas kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan binaan atas kubur ini, ulama bahas sangat panjang. Ada yang terlalu keras, kata haram terus, tak boleh. Tapi antara pendapat yang saya ambil adalah hukum membina binaan di atas kubur, sama ada di tepi ataupun di luar ataupun di atasnya, dia tutup terus, hukumnya adalah makruh. Asalnya hukumnya makruh. Boleh jadi hukumnya haram jika binaan itu membazir. Boleh jadi hukum bina atas kubur itu haram jika binaan itu membazir. Orang tanya, kau bina kubur ni daripada mana batu? Oh, ni batu daripada Afrika ni. Oh, mahal ni saya tempah. Padahal batu dekat Malaysia pun banyak. Afrika dia beli. Contohlah. Luar negara saya tempah ni. Mahal ni. Tengok ni ada kilat-kilat. Masya Allah. Boleh jadi hukumnya haram kalau menunjuk-nunjuk dan membazir. Sedangkan larangan ini kerana kematian adalah pemutus kepada kemewahan. Tapi bila dah mati, dia masih lagi nak bermewah-mewah. Jadi ulama meletakkan hukum di situ adalah haram, tak boleh. Namun hukum boleh jadi harus jika binaan itu bertujuan untuk membina dan memelihara kubur daripada hakisan, ataupun daripada dikorek, ataupun daripada dipijak orang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, hukum bina binaan tepi kubur tu, yang mana binaan itu tidak kekal. Binaan yang tidak kekal, kalau dia cocok besi, dia pasang konkrit, yang itu tak boleh. Tapi kalau sekadar keliling kubur tu, dia susun batu sebagai tanda supaya orang tak langkah, supaya orang tak pijak, yang itu harus. Yang itu harus hukumnya. Biasanya kebanyakan yang kita buat, kita tabur batu sungai, contohnya tabur keliling tu sebagai apa? Tanda supaya orang tahu itu kubur. Itu je tujuannya. Jadi hukum itu adalah harus. Jangan keterlaluan dan jangan membazir. Kalau membazir, jadi haram. Hukum asal buat binaan, hukumnya Imam Syafi'i sebut makruh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas ni kalau boleh, tak perlu ada binaan yang besar-besar begitu. Boleh susun batu tepi itu sahaja sudah cukup memadai. Batu nisan pun dibenarkan. Batu nisan pun dibenarkan, itu tak ada masalah. Itu hukum binaan di atas kubur. Kemudian hadis yang terakhir yang saya baca, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendengar Nabi bersabda, janganlah kalian solat di kubur
dan jangan pula duduk di atas kubur. Ini pula berkaitan dengan solat di kubur. Solat di kubur. Tuan-tuan mungkin pernah tengok ada orang ni dia solat di kubur. Ada juga tok guru yang solat di kubur. Ada juga. Jadi apa hukum dia tuan-tuan? Solat di kubur dibenarkan, diharuskan jika seseorang itu tidak sempat untuk solatkan jenazah sebelum pengebumiannya. Solat di kubur dibenarkan jika seseorang itu tak sempat nak solatkan jenazah ketika pengebumian dia. Contoh, dia balik tak sempat balik nak tengok. Dia balik sampai dah tanam, dah ke bumi. Jadi kita boleh solat di kubur waktu itu. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Ibnu Abbas. Pernah berlaku satu kematian pada waktu malam. Ada satu malam tu berlaku satu kematian, yang mana bila berlaku kematian tu, sahabat-sahabat menguruskan jenazah itu pada malam itu juga. Bila dah meninggal, sahabat yang lain uruskan terus dan terus ke bumi tanpa memberitahu kepada Rasulullah. Sahabat ni tak bagi tahu pada Nabi malam tu. Jadi Nabi tak datang solat jenazah malam tu. Nabi tak datang pengebumian pada waktu malam tu. Bila tiba waktu subuh besok pagi, barulah sahabat bagi tahu pada Rasulullah yang kata malam tadi ada orang meninggal. Dah ke bumi dah ni. Besok pagi baru bagi tahu pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, apa yang menghalang kamu untuk bagi tahu aku? Atau bahasa sekarang ni, susah sangat ke nak bagi tahu? Macam tu. Bahasa mudah kita, susah sangat ke nak bagi tahu aku? Maka apa kata Nabi? Tunjukkan aku di mana kuburnya. Nabi terus pergi ke perkuburan jenazah tersebut yang malam tadi dikebumikan. Apa yang Nabi buat? Nabi terus solatkan dia di kubur itu juga. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Nabi solat di mana? Di kubur itu juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam An-Nawawi sendiri membenarkan, mengharuskan solat di atas kubur jika berlaku kelewatan, tak sempat solatkan dia sebelum berlakunya pengebumian. Itu antara pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam An-Nawawi sendiri. Jadi tuan-tuan yang tak sempat untuk solatkan jenazah ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita yang mana meninggal, kita tak sempat datang, sekarang ni masih lagi PKP, tak sempat, tak boleh rentas negeri lagi. Nanti dah boleh rentas, boleh ziarah kubur dia, boleh solat di kubur. Tapi solat apa yang dibenarkan? Solat jenazah sahaja. Jangan pergi bantai solat duha dekat situ. Nak rukuk dekat mana? Sujud dekat mana? Tuan-tuan, solat yang dibenarkan ialah solat jenazah sahaja. Tak perlu solat isyak dekat kubur tu. Orang tanya, kenapa kau datang malam-malam kubur ni nak solat isyak? Tak ada, tak boleh. Yang dibenarkan adalah solat jenazah sahaja. Syarat dia tak sempat nak solatkan dia, balik lambat, tak boleh rentas negeri, tak boleh itu ini. Itu boleh syarat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita pernah tengok antaranya ada tok guru di Malaysia sendiri, mereka solatkan di kubur. Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak tengok pengebumian jenazah itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan tanah kubur. Berkaitan dengan tanah kubur. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Nabi larang untuk bina atas kubur, tapi kubur Nabi sendiri, kubur dia binaan cantik? Tuan-tuan, apa jawapannya? Binaan yang ada sekarang ni, asalnya kubur Nabi ni asalnya dalam rumah. Satu.
Asalnya kubur Nabi tiada binaan pun. Tiada binaan pun asalnya. Dan bila Nabi wafat, sahabat Nabi tak pernah pun dia buat binaan atas tu. Tak pernah buat binaan pun atas tu. Ini berlaku pada zaman selepas sahabat. Berlaku selepas zaman sahabat. Asalnya kubur Nabi, makam Nabi di rumahnya, tapi zaman sekarang ni nampak seolah-olah dalam masjid. Seolah-olah di dalam masjid kubur Nabi tu. Jadi pada zaman Imam Malik dulu, dia pernah cuba untuk meruntuhkan balik binaan tu, tapi tidak dibenarkan atas sebab-sebab yang tertentulah pada waktu itu. Boleh jadi antara sebabnya dibimbangi, boleh ada orang korek. Ada orang korek kubur Nabi, boleh jadi. Jadi kerajaan waktu tu dia buat binaan supaya tak ada orang korek. Macam saya sebut tadilah, dibimbangi, kalau ada dikorek semula, maka hukumnya harus. Ialah Rasulullah. Mana tahu tiba-tiba ada orang korek balik untuk dapatkan jasad Nabi ni. Jadi tuan-tuan, dia bina. Kemudian binaan itu bukan berlaku pada zaman sahabat. Jadi tak perlu kata sahabat ni salah. Dan bila duduk dalam masjid tu, makam dan disekalikan dengan masjid, maka kerajaan negara Arab Saudi waktu tu dia buat satu dinding. Untuk apa? Untuk membezakan yang ni makam, yang ni masjid. Yang ni makam, yang ni masjid. Jadi makam Nabi tu bukan masjid. Dia kata macam tu lah, sebab dia dah bezakan dinding. Wallahu a'lam. Cerita yang sebenarnya wallahu a'lam. Kalau baca-baca macam itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan perkuburan dan sebagainya. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan kongsikan hadis yang panjang berkenaan dengan wabak. Berkenaan dengan wabak. Kampung yang diserang wabak tak boleh keluar. Orang yang luar nak masuk sini tak boleh. Macam tu. Ada hadis yang panjang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu perkongsian saya pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.